kita mengulangi harapan untuk pengundi penanti besok dapat keluar lebih awal, memandangkan keadaan cuaca yang tak menentu. Boleh jadi hujan awal pagi, ramalan cuaca meramalkan demikian. Hujan di beberapa tempat awal pagi, di Pulau Pinang. Jadi saya jangkakan besok dalam keadaan cuaca tak menentu itu, saya berharap pengundi dapat keluar awal bagi memudahkan proses pembuangan undi itu. Tanggungjawab itu dapat mereka jalankan dengan baik. Saya juga mengulangi bahawa setelah kempen dah sampai ke penghujung, mulai jam 12 malam nanti, seperti mana yang dipersetujui dalam mesyuarat antara Pakatan Rakyat dengan SPR yang diketuai oleh Tan Sri Aziz kira-kira 2 minggu yang lepas di Putrajaya, kita bersetuju untuk mulai jam 12 malam ini semua aktiviti kempen akan ditamatkan dan Parti Keadilan Rakyat akan patuh dengan ketetapan yang telah kita persetujui. Mengadakan barung ataupun pondok panas. Barung atau pondok panas. Tujuan barung dan pondok panas ialah untuk menjadi tempat membantu pemilih atau pengundi membuat semakan di saat-saat akhir, sama ada nama mereka ada ataupun tidak, untuk membolehkan mereka mengundi. Itu tujuan barung ataupun pondok panas diadakan. Dan SPR bersetuju untuk membenarkan parti-parti yang bertanding supaya mengadakan tempat untuk semakan itu. Okey, tempat semakan itu yang namanya barung. Oleh itu, sebagai parti yang bertanding, PKR telah membuat persiapan logistik mengenainya. Kita telah membayar sewa kemah untuk tujuan itu di semua pusat mengundi di luar kawasan lingkungan 50 meter yang dibenarkan mengikut akta tersebut. Kita telah pun membayar sewa kemah. Baik, hanya untuk diberitahu oleh SPR semalam bahawa saiz kemah yang dibenarkan ialah 8x8. Padahal kita telah pun bayar seminggu dah kemah 8x8. Kemah yang kita ada ialah 20x20. Jadi sebagai parti yang bertanding, kita dah pun bayar skemah 20x20. Jadi what do we do dalam keadaan sekarang? Sudah tentulah saya punya arahan kepada petugas saya adalah terus juga pasang, because we already paid for it. Okay, kita akan terus pasang untuk tujuan menyediakan tempat semakan. Itu satu contoh. Yang kedua ialah berkenaan dengan keputusan yang juga kita persetujui mengenai kenderaan mengangkut pengundi yang dibenarkan masing-masing parti adakan. Amalan sebelum ini ialah parti-parti politik boleh saja menggunakan kenderaan yang diadakan oleh penyokong-penyokong parti. Biasanya parti yang bertanding akan meletakkan bendera parti pada motorkar untuk membolehkan pengundi menggunakan perkhidmatan. Dalam pertemuan dengan SPR 2 minggu lepas, SPR mengadakan satu lagi peraturan, iaitu hanya kenderaan yang dibekalkan stiker SPR sahaja, stiker SPR sahaja, yang dibenarkan menghantar pengundi sampai ke tempat pengundian. Berapa jumlahnya? 100. Setiap parti dan calon yang bertanding 100. Di mana keputusan dibuat? Di SPR Putrajaya. Apakah pendirian kita? Kita bersetuju sepenuhnya. Baik, sehingga hari ini stiker tak sampai. Tidak ada stiker yang dibekalkan oleh SPR kepada kita. Saya menghubungi pegawai SPR sebentar tadi hanya untuk diberitahu bahawa kemungkinan peraturan itu tak jadi dikuatkuasakan. Okey. Padahal waktu kita bersetuju kemarin 2 minggu lepas, SPR memberi
arahan yang sangat jelas dan tegas. Hanya kenderaan yang ada stiker SPR sahaja yang boleh sampai ke depan pintu pagar. Yang lain tak boleh. Kegagalan berbuat demikian, mematuhi peraturan itu, SPR akan meminta kerjasama polis. Okey, kita pun setuju. Tapi sampai hari ini stiker tak sampai. Bila kita hubungi, diberitahu bahawa kemungkinan SPR tidak akan menguatkuasa peraturan itu. Saya baru berkomunikasi dengan returning officer Encik Roslan, Tuan Pegawai Daerah. Dia mengesahkan bahawa peraturan kenderaan menggunakan stiker SPR ditarik balik. Jadi tak jadi guna. Okey, tak jadi guna. Pada masa yang sama, SPR juga mengeluarkan arahan bahawa kenderaan yang mengangkut pengundi tak boleh ada lambang parti. Ini peraturan baru pula. Jadi saudara-saudari rakan-rakan media boleh tengok bagaimana susahnya kita. Perjalanan kempen yang begitu baik yang telah kita lakukan boleh saja menjadi masalah jika pada hari mengundi itu peraturan yang flip-flop. Saya katakan flip-flop sebab waktu perjumpaan hati ke hati Merisati dengan SPR di Putrajaya melibatkan pengerusi, timbalan, kemudian pengarah operasi, pegawai undang-undang, semua sekali. Dan kita diberikan penegasan-penegasan tersebut. Dan kita juga memberikan komitmen bahawa kita akan patuh semuanya. Dalam keadaan kita memberikan kerjasama, kita boleh tengok keputusan yang kita persetujukan di sana tak diperturunkan secara tertib mengikut kaedah pentadbiran dan pengurusan Jabatan Kerajaan. Dalam kes ini Suruhanjaya Pilihan Raya. Kenapa kita boleh menyatakan rasa kesal ialah SPR adalah badan pengendali perjalanan pilihan raya. Sudah tentulah perkara yang berkaitan dengan peraturan mestilah diturunkan secara tertib kepada parti secara bertulis. Secara bertulis. Ya, artinya mengenai Barong ataupun Pondok Panas, saiz kemah yang dibenarkan, okey, mengikut peraturan ini adalah 8x8 dan meja yang bersaiz 3x9 for example. Berilah perkeliling peraturan kepada parti. Jangan bila parti dah buat persiapan 20x20, oh you kata kemah 8x8. Kita siap 8x8, you kata no, 4x4. Dan SPR ini kan badan profesional, tolonglah keluarkan peraturan secara bertulis hitam putih. Itu satu. Yang kedua, tak membenarkan party flag berkibar pada kenderaan untuk tujuan mengangkut pengundi. There is nothing under the law that can stop us from putting the flag, in our car. So it's another ridiculous rule by SPR. Then you can understand our position. Okay. So walaupun perkara ini bukan kita kata fundamental flaw, tetapi dia mengganggu dalam proses kita mengambil bahagian. Okay. Syafuddin dan untuk bersama dengan kita ini Bi Tenchua, Johnson, Latifah dan juga Wabi Sim. Mula-mula sekali saya nak ambil kesempatan seperti juga dengan pengurusi tadi untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan penghargaan yang tinggi pada rakan-rakan media. Ambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih dan penghargaan tinggi pada rakan-rakan media yang telah memberi kerjasama yang cukup baik di sepanjang tempoh kempen ini. Dan saya rasa gembira yang rakan-rakan media memberi kerjasama yang demikian. Dan harapan saya besok ialah supaya pengundi-pengundi dapat keluar mengundi. Jangan terpedaya dengan apa yang dicakapkan oleh UMNO dan BN dan juga di media arus perdana. Kita harap pengundi-pengundi keluar mengundi awal. Dan yang keduanya, seperti yang disegaskan tadi, saya turut merasa khawatir dan bimbang dengan peraturan dan prosedur SPR yang tidak menentu ini. Jadi saya pun turut rasa khawatir dan bimbang, dan kita takut juga macam kejadian macam tahun 2004 banyak menimbulkan tanda tanya dan kekecohan
apabila SPR membuat peraturan-peraturan yang begini. Jadi itu sajalah untuk saya pada hari ini. Terima kasih.